Terima kasih. Hai, boleh turun live. Online. Audio boleh akses semua. Dia masuk waktu tu kita berhenti. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haram. Bismika Allahumma ya daim ya hayy ya fard ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasubu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasubu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah anta ya mawlana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk tazkirah sebelum tanya Jumaat. Kita masih dalam 10 minit 15 minit insya-Allah. Hari ini saya sentuh puasa sedikit, bab puasa dan bab Lailatul Qadar. Juga saya sentuh sikit ayat yang kita selalu kita baca sebelum tidur, iaitu surah Al-Mulk, insya-Allah. Untuk lagi berkat kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillah. Ya. So, insya-Allah kita masih lagi panjang umur. Hari ini dah masuk hari yang ke-11. Habis dah 10 yang pertama, tinggal lagi 10 yang kedua dan 10 yang ketiga. Ini pun dah masuk 10 yang kedua. Laju tuan-tuan masa. Maksudnya tak tahu lepas ni Allah nak buat kita apa, kita tak tahu. Tapi Allah bagi peluang kita berpuasa, bagi peluang kita berjemaah Jumaat, bertarawih. Sebab tu kita nak bab syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok sedikit bab ayat Al-Mulk, surah Al-Mulk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ambil pada Tuan Guru Ustaz Syari Abdul Rahman, ditulis pada buku ni. Kita baca sama-sama, bukan saya nak tafsirkan, kita baca insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 1, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terjemahannya, melimpah-limpahlah keberkatan dia yang pada tangannya jualah segala pemerintahan, yakni dunia dan akhirat. Dan sememangnya dia maha kuasa atas setiap-tiap sesuatu, sehingga setiap sesuatu tidak mampu mengelak sekali-kali daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Al-Mulk, surah Al-Mulk ayat nombor 1.
Surah Al-Mulk, kalau nak tengok surah nombor 67. Google terus dapat. Ya. Kehindaan yang ditulis oleh Ustaz Syarif. Yang pertama, keindahan makna perkataan. Pertama, tabaraka. Ya. Maksudnya melimpah-limpahlah keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kaitkan dengan bulan Ramadan ni, hebatnya barakah. Betul. Pasal apa? Berkatnya Ramadan ni turunnya Al-Quran. Sebab tu kita kena kejar, tak boleh kita biarkan berlalu. Ini pun dah berlalu 11 hari. Maksudnya tuan-tuan, kata Dr. Riza Syahriza daripada Indonesia, apa dia kata? Bila kita dah nak tahu, nak menggapai Lailatul Qadar ni, kita tak boleh tangguh, tak boleh biarkan macam tu. Jangan jadi macam orang munafik. Dulu Nabi ajak pergi perang, dia kata ya, tapi akhirnya macam-macam alasan. Bila Nabi balik daripada perang, Nabi kata dia bagi macam-macam alasan dia tak pergi. Akhirnya Nabi maafkan. Nabi memang hebat tuan-tuan. Macam mana orang buat dia tetap maafkan. Tapi realitinya, Allah tahu tak perangai munafik itu? Tahu. Ni Allah bagi kita Ramadan nak kejarkan Lailatul Qadar. Apa niat kita? Apa azam kita? Ni dah masuk 11 hari tuan-tuan. Memang berkat, hebat keberkatannya, tapi kita niat macam mana? Kadang-kadang kita takut jadi munafik. Tak dikejar Lailatul Qadar daripada terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Malam Lailatul Qadar tu bermula pada terbenamnya matahari. Kita tak rancang, kita biarkan berlalu satu itu. Ni kena renung tuan-tuan, jangan dibiarkan. Takut kita pun orang tak tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Sepatutnya kita bersiap-siap, betul. Azam nak puasa tu pun kena ada azam. Ya, dengan sahurnya. Kita kadang-kadang tak serius, sahur pun tak serius. Setakat air kosong je, betul lah saya kosong. Tapi kalau betul-betul nak niat puasa, dia tak buat macam tu, betul. Sekurang-kurangnya air kosong dengan kurma. Bangun waktu sahur, bukan pukul 1 malam, bukan pukul 2 malam, tu pukul 4 lebih, pukul 5 lebih. Kita bangun dengan siap qiyam mulai lagi. Ni nampak ya, maksudnya kita kena cenderung betul-betul lah ya. Kita kena cenderung betul-betul bab ni. Pasal apa? Melimpah-limpah keberkatan Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk, tabaraka. Lagi, melimpah amat sinonim dengan artinya terlalu banyak. Ini bermakna Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menawarkan kepada kita keberkatan yang terlalu banyak, yang ada khazanah. Khazanahnya kerajaan Allah Ta'ala. Bagaimanakah untuk menjemput berkat ini? Bacalah basmalah pada awal setiap pekerjaan. Apa benda kita nak buat, nak datang sini tadi pun kita basmalah. Ada tak? Kalau saya baca 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Start kereta alhamdulillahillazi sakhkhara lana. Baca lagi bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Kita keluar, kita gerak dengan nama Allah Ta'ala. Pagi-pagi tadi kita baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Sebelum terbit matahari 3 kali, sebelum terbenamnya matahari 3 kali. Nampak? Itu memang diajarkan Tuan Guru Harundin. Ini ayat gerak untuk perisaikan kita apa-apa yang akan berlaku di depan kita. Tapi sekarang orang dah baca selalu. Pasal apa? Adanya binatang kecil yang sedang nak menyerang kita, yang boleh membunuh kita. Allah tuan, itu pun peringatan Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan tak beringat juga, tu yang datangnya SOP. Betul? Bukan datang daripada KKM, bukan datang daripada
MKN datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal kita ingkar, kita lahir, kita sombong dengan Allah Taala. Ada rumah Allah cantik macam ni, kita tak singgah. Adanya rumah Allah Taala dengan azan, dengan ada majlis ilmu, kita tak singgah. Sombongnya kita dengan Allah Taala. Kita selesa duduk di rumah teres, di rumah banglo, di rumah flat, di rumah kondominium tinggi melangit sampai ke langit rumah tu. Siap aircon, siap apa, kipas semua cukup, dengan TV sebesar-besar TV terpampang nama Allah, terpampang My Quran Time pun tak jenguk. Sombongnya kita dengan Allah Ta'ala. Nampak tuan-tuan? Itu Allah hantar balik sekarang dah 2,000 lebih. Betul? Dah dekat 3,000. Hati-hati tuan-tuan. Kita tak tahu apa Allah nak buat lepas ni. Ya? Yang sekarang kita hadapi ni pun kita tak diberitahu. Tak ada cerita pun. Story dia pun tak ada. Allah hantar binatang kecil. Waktu baliklah. Ya, bila dah hantar peringatan yang hebat macam ni, janganlah kita ingkar. Pujuk hati kita yang kecil, hati yang sejahtera. Betul? Hati yang sejahtera ni baru boleh menghadap Allah Ta'ala besok. Kalau hati tak sejahtera, dia takkan boleh menghadap Allah Ta'ala. Dibimbangi akan menghadap siksa Allah Subhanahu. Allah dah standby, Allah dah standby. Itu yang Tok Imam selalu baca, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita ni ditunggu oleh pintu neraka. Ada 7 dalam kitab lama. 7 pintu neraka sedang menunggu kita. Bukan menunggu, sedang standby nak menyedut kita. Yang dikatakan umat akhir zaman, yang memang ramai yang akan masuk ke dalam neraka. Walaupun diturunkan ayat Quran, walaupun diutuskan Rasulullah SAW, tapi kedegilan masih amat sangat. Allah sayang, Allah hantar COVID-19 sekarang. Ni nak ingatkan kita sayangnya Allah Ta'ala. Balik pada Allah Ta'ala. Ni balik pada kitab tadi, ya, kerajaan Allah Ta'ala. Bagaimana untuk menjemput keberkatan ini? Salah satunya bacalah bismillah. Tuan-tuan, jangan lepas bismillah. Betul? Nak tidur tu pun bismillah 21 kali orang tua pesan. Betul tak betul? 21 kali untuk apa? Senang nak tidur. Kadang-kadang tak sempat 21, dah tidur dah terus. Sebab tu nak baca zikir tu, duduk. Kata Datuk Ismail Kamus yang dah meninggal 7 Ramadan tahun lepas. Apa dia kata? Bila nak berzikir sebelum tidur, kita duduk. Baca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Macam kita sembahyang, zikir lepas sembahyang. Nak tidur tuan-tuan, bukan pegang handphone, ya, bukan pegang WhatsApp, bukan pegang remote control TV. Nak tidur. Pasal apa? Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Kita boleh mati tak tengah-tengah tidur? Agak-agak boleh mati tak tengah tidur? Boleh. Jangan cakap orang kena COVID dia mati. Kita tengah tidur pun Allah boleh cabut nyawa. Tak percaya, tengok tadi pagi surah Sajadah. Ada tak surah Sajadah? Subuh-subuh Tok Imam baca, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Betul? Apa maksudnya? Kita ni sedang diekori malakul maut yang hebat. Tak kira siapa. Dia renung kita personally, orang putih kata. Seorang demi seorang dia renung. Sampai dia kenal amat sangat tiap-tiap orang seperti kita ni. Ya, level dia kenal, level dia lagi hebat. Sampai level kita ni tak sampai. Pasal apa? Kita ni kenal diri sendiri pun tak kenal. Sampai tak tahu nak ke mana. Ni Ramadan dah 11 hari, tak tahu nak ke mana. Sepatutnya kita tahu nak ke mana. Inilah masa nak menyelamatkan diri kita, bukan daripada musuh dalam dunia ni. Musuh kita ni nak perisaikan kita dalam kubur. Kubur gelap tuan-tuan. Kubur gelap. Belum padang mahsyar lagi. Kubur ni gelap. Tak percaya lepas Jumaat Ba'diyah nanti pergi ke kubur, gali kubur, duduk dalam, suruh kawan kita kambus. Gelap tak gelap? Gelap. Itu masih hidup-hidup. Sekarang orang mati tak macam tu. Sekarang orang mati bungkus kafan
zip dengan plastik, masuk dalam liang lahat. Betul tak betul? Kalau kena COVID, yang semayang 6 orang tuan-tuan, tak cukup 40. 6 orang KKM. Keluarga tengok pakai drone. Allah bagi ingatan bukan belakang mata, depan mata sekarang. Pasal tu tuan-tuan pakai topeng sekarang, duduk jauh-jauh sekarang. Kalau sombong juga kita dengan Allah Ta'ala, tahu Allah nak buat apa, kita tak tahu tuan-tuan. Tolong bila Allah bagi peringatan, tak beringat juga, kita sama level dengan Fir'aun. Pasal apa Fir'aun? Fir'aun tengok laut terbelah depan mata, masih degil lagi. Kena ya, tu Fir'aun ditengok, ditunjukkan Allah Ta'ala ular ahli sihir ditelan tongkat Nabi Musa. Ada tak dalam Quran? Ada. Apa jadi? Tak juga beriman dengan Allah Ta'ala. Kita sekarang depan kuman yang kecil yang tak nampak. Kalau kita berdegil, nak ke mana tuan-tuan? Datanglah rumah Allah, datanglah masjid. Inilah tempat kita. Rumah kita orang Jawa kata mampir. Tahu mampir? Orang Indonesia kata mampir, singgah sebentar. Tinggi mana tiang, tebal mana dinding, cantik mana pagar, remote control, mati kita datang ke rumah Allah Ta'ala. Kalau sempat datang, yang dibimbangi tak sempat datang. Betul? Beringatlah kita. Balik pada kitab tadi, mengambil kira hubungan ayat pertama dengan ayat terakhir, maka surah ini berkait rapat dengan air kerana sifatnya yang melimpah ruah. Mari kita kaitkan air dengan ayat yang juga menceritakan tentang kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Arasy Allah berada di atas air. Surah Hud ayat 7. Air di dalam ayat ini bukannya seperti air biasa yang kita lihat, kerana apa yang pada Allah Subhanahu wa taala tidak serupa sama sekali dengan apa yang ada pada makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan arasnya di atas air hanya untuk memberi gambaran dengan objek yang mampu dilintaskan dalam benak akal manusia. Selain daripada menunjukkan betapa hebatnya arasy Allah itu sendiri, yang hakikatnya tidak akan mampu diketahui akal itu. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Tak masuk akal kita, tapi kena mengetahui. Tu antaranya. Sebab tu tuan-tuan, kita kena rebut ni. Bila hebatnya kita ketahuan hebatnya Allah Ta'ala, kita kena tahulah bab Ramadan ni, takut ini Ramadan terakhir. Betul? Bila takutnya Ramadan ini takut yang terakhir, jagalah hati kita. Ya, jaga hati kita. Hati kita ada berapa tuan-tuan? Satu. Betul? Hati kita ni tolong jaga. Ya. Kata Tuan Guru yang lepas Ramadan 10 tahun yang lepas, apa kata Tuan Guru? Dipesankan kita, tuan-tuan, semak hati kita. Semak hati kita 3 tempat. Yang pertama, ketika didengarkan ayat Al-Quran, dialunkan, dibacakan, untuk bukan telinga sahaja, untuk hati kita sebenarnya. Sebab tu bila baca Quran, khatam alhamdulillah, tapi tolong jenguklah definisi dia, makna dia, terjemahannya, tadabburnya. Bila sebut tadabbur tu maksudnya mesej Allah kepada kita, straight pada kita personally. Jangan dibaca macam tu je. Tengok terjemahan. Orang India baca kitab Weda dia, betul? Dia tahu tak maknanya? Dia tahu maknanya, dia ikut. Orang baca Injil, dia tahu maknanya. Macam-macam baik, macam-macam type, macam-macam dia punya maksud. Kita tahu Quran, kita baca Quran, tak tengok langsung terjemahannya, ke mana tuan-tuan kita? Walhal itulah kita punya waste, kita punya map, kita punya peta duduk dalam dunia. Kalau boleh tak payah pakai waste, pakai Quran tu dah ada. Sebab tu waktu dibacakan ayat Quran, tolong jenguk mana hati kita, baru kita rasa ketakutan. Kalau tidak, 30 hari Ramadan kita baca, habis Ramadan apa kau tengok? Tak ada apa, tak ada kesan. Pasal apa? Tak tersentuh. Ya? Baca alhaakumut takasur. Apa maksudnya? Ya?
Kita besok kita sibuk-sibuk dunia, terkejar-kejar dunia, kita disinggahkan ke dalam tanah. Kita ingatkan disinggah maksudnya apa? Singgah balik? Tak balik. Masuk terus. Dan jangan tengok orang lain, tengok diri kita. Kalau dimasukkan terus secara tiba-tiba. Lagi berapa minit? Lagi 15 minit. Okey. Kalau dimasukkan kita secara tiba-tiba lepas Jumaat ni, agak-agak apa kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Boleh kita bekal 11 hari Ramadan, tuan-tuan. Allah bagi umur hari ni berapa tahun? Saya pun dah 56 tahun, tuan-tuan. Tuan-tuan ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 20. Nampak? Allah bagi tak umur? Allah bagi umur, tuan-tuan. Selama umur yang Allah bagi tu, apa kita buat, tuan-tuan? Apa yang kita buat? Cuba tengok diri kita. Kalau masuklah hari ni aku lubang kubur, bukan yang lahat, lubang kubur tu lubang kubur. Masuk L shape, betul? Kambus. Bukan macam ni ramai-ramai, tuan-tuan. Kita masuk seorang-seorang, tuan-tuan, terikat dengan kain kafan. Waktu diusung masuk ke dalam liang lahat tu, kain kafan dekat muka tu dibuka, betul? Diambilkan 3 kepal tanah yang bulat, dibacakan surah Toha. Saya buat sendiri dekat mak saya. Apa doa dia? Dari tanah kamu datang, kepada tanah kamu dikembalikan. Allah, tuan-tuan. Orang lain bukan. Itu mak saya. Allah ambil selamba je. Mak yang lahirkan saya, mak yang suap saya, mak yang menyusukan saya, Allah nak ambil bila-bila, tuan-tuan. Selamba dia ambil. Kita bila-bila masa, tuan-tuan. Pasal itu kita ni layak dipanggil calon-calon jenazah. Betul tak betul? Kita ni bakal jenazah. Tolong, tuan-tuan, bimbang kita apa benda yang kita nak bawa nanti dalam liang lahat. Pasal apa? Akan bertemu 2 makhluk yang hebat, 2 makhluk yang besar. Tak tahu macam mana dia punya keadaan. Kalau dalam kitab lama yang saya baca dalam surau ni, ada yang cerita dalam kitab ni, mata dia macam kilat yang menyambar waktu guruh hujan. Suara lebih daripada guruh yang kita dengar pun dah ketakutan kita. Guruh ni suara muka nangkil lagi lebih pada guruh. Nak ke mana kita, tuan-tuan, waktu tu? Kita nak ke mana? Belum masuk kubur, waktu diusung dalam masjid ni, dalam surau ni, waktu diusung, ditulis oleh penulis Indonesia. Waktu diusung tu, mayat tu berkata apa? Ke mana aku, ke mana aku? Sejarah kita usung jenazah tak pernah dengar, betul? Ada tak yang dengar sini usung jenazah? Tak pernah, tuan-tuan. Tak pernah dengar. Kalau dengar macam mana? Letak perlahan-perlahan, betul? Tak mati lagi orang tua. Tak pernah dengar. Yang dengar hanya haiwan, yang dengar hanya binatang. Apa kata orang Indonesia tu? Waktu diusung tu, B. Arifin kata penulis tu, waktu diusung tu, mayat itu berkata, ke mana aku, ke mana aku? Allah, tuan-tuan. Masuk dalam bilik jenazah, dia tak sedar lagi. Kita mandikan dia, kita jirus kepala dia. Tak komen langsung. Dia tawakal 100%. Dia tak kata pun, sejuk air ni, tolong perlahan-perlahan. Ada, tuan-tuan. Allah, waktu dijirus tu, ke mana? Tak komplain langsung. Dia berserah terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena renung kita. Habis dah dikafankan, semuanya balik, tuan-tuan. Betul tak betul? Daripada masuk kubur, dikafankan, diusung ke kubur, dikambus perlahan-perlahan, diciumkan tanah. Akhirnya semuanya balik. Nampak? Ya, tukang baca talqin, bacakan talqin sampai habis. Siap cakap, siap bagi nasihat pada jenazah. Orang mendengar, nanti datang 2 malaikat, jangan gentar. Tukang baca talqin, cuba suruh yang baca tu turun ke dalam. Dia gentar tak gentar? Memang gentar, tuan.
Habis semuanya balik, selesai pengurusan jenazah, datang dua makhluk yang hebat. Allah, tinggallah kita keseorangan nak menjawab dengan bekalan kita. Apa bekalan kita? Kalau kita bawa bekal Ramadan 30 hari ini, alhamdulillah, kita boleh sebut besok dalam kubur, alhamdulillah, nasib baik aku takwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita maksiat juga dengan COVID ni, masih lagi maksiat, mengejar dunia, mengejar harta, mengejar kuasa, tak berhenti-berhenti dengan politik, dengan pemerintahan macam-macam, akhirnya masuk dalam kubur. Boleh dia cakap alhamdulillah, jangan harap tuan-tuan. Itu yang kena beduk sampailah kiamat besar berlaku besok. Apalagi dia meninggalkan puasa, apalagi dia meninggalkan zakat, apalagi meninggalkan solat, apalagi dia menentang Islam. Habis tuan-tuan. Orang muda kata games over. Betul? Habis. Ini kena renung kita, cari jalan. Tu hati yang betul-betul hidup, ya, yang dibacakan ayat Al-Quran, kena semak hati kita. Yang kedua, waktu kita berzikir, waktu majlis zikir. Ni duduk majlis zikir, sekejap lagi sembahyang, betul? Sekejap lagi sembahyang. Mana hati kita? Ni tengah puasa, sekejap lagi nak berbuka puasa. Mana hati kita? Sebab tu tolong tuan-tuan, Datuk Ismail Kamal Ustaz, Datuk Ismail Kamal pesan, kalau boleh lepas buka tu jangan bangun terus, duduk 1 minit ataupun 30 saat. Tapi kalau nak buka tu hati-hati, check, takut time salah. Dah berlaku sekarang 3 minit awal, tolong tengok jam betul-betul. Kalau salat saus, baru azan. Saya tadi lupa Datuk Ismail Kamu cerita dulu orang dulu tak pakai jam, orang dulu pakai meriam istana di Istana Kelang. Bunyi meriam tu confirm masuk waktu berbuka. Tiba-tiba satu hari 2 kali bunyi sekali, terus Allahumma lakasumtu. Tengah-tengah makan kurma, bunyi lagi satu meriam. Bukan tadi yang pertama, bukan meriam istana. Yang pertama tadi meriam buluh budak-budak main. Yang kedua baru meriam istana. Batal satu masjid dengan Tok Guru Datuk Ismail Kamus pun batal puasa. Wajib qada. Janganlah dipertikaikan lagi. Dah tersilap. Apa nak dikecoh-kecoh, nak keluar kelah. Dah salah. Apa salah? Dah tersalah masa 3 minit. Betul? 3 minit. Qada lah. Jangan digaduhkan lagi. Kenapa nak kecoh-kecoh lagi? Cukuplah. Kita memang tak boleh daripada kesilapan. Betul? Kita bukan tiang lampu, kita bukan tiang TMB tegak macam tu. Kadang-kadang tiang TMB pun orang langgar bengkok terus juga. Tu kena renung kita. Boleh lagi? Boleh. Yang kedua tadi, di mana hati kita waktu kita berzikir. Yang ketiga, satu lagi, lepas sembahyang tarawih ke, sembahyang sunat ke, sembahyang fardu ke, habis sembahyang kita termenung juga, aku tadi sembahyang ke tidak? Macam puasa tadi lah, aku tadi puasa ke tidak? Daripada subuh tadi sampai maghrib, aku puasa ke tidak? Kadang-kadang kita tak puasa kan? Puasa cuma di perut saja, mata tak puasa, telinga tak puasa, lidah tak puasa, handphone tak puasa, tuan-tuan. Allah, share sana, share gambar, hancur kita. Mata lagi susah, pergi ke bazar, betul, pergi ke shopping kompleks, macam-macam mata, payah tuan-tuan. Habis macam mana tak? Tutup mata. Kenalah berpada-pada rancang perjalanan kita. Yang ketiga, waktu hati kita kena baca, kena semak, ialah waktu kita berseorangan dengan Allah Subhanahu. Ni waktu Ramadan. Tuan-tuan, ni kejarlah kita dengan Allah Ta'ala saja. Jangan tunggu masjid buat qiyamul lail, kita sendiri buat qiyamul lail. Boleh tuan-tuan? Pujuk hati kita. Dan pasal apa? Tak ada siapa tolong kita dalam kubur. Kan tadi dah cerita sebelah kubur, tak ada siapa nak tolong, amal kita sendiri yang tolong. Sedekah kita, zikir kita, Quran kita. Tolong tuan-tuan, sama-sama pujuk hati kita.
Ujuk keluarga kita, bagi tahu keluarga kita nak masuk surga ataupun tidak lepas ni. Ayah akan mati, ibu akan mati, anak-anak pun akan mati. Bukan pasal COVID, dan itu memang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tengok hati yang hidup. Saya baca terus ya. Hati yang hidup, ciri-ciri dia ada 8. Saya bacakan terus. Bila disebut nama Allah, hati akan gemetar. Azan ni takut kita. Bukan COVID. Kita sekarang takut COVID, betul? Tu bimbang, nak salam pun takut. Wahal takut yang sebenarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan nak lari pada COVID. Tak, kita ada perisai, ada Allah Taala. Pergantungan kita hanya Allah Taala, tuan-tuan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat kita bergantung bukan manusia, bukan kerajaan. Kerajaan yang paling hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kita baca Rabbil Alamin. Nampak? Kerajaan manusia bila-bila boleh runtuh. Betul? Zaman dulu pun runtuh. Zaman Julius Caesar habis. Hebat. Zaman Kamal Atatürk habis. Nampak? Itu kena. Okey, azan insya-Allah. Mohon ampun dan maaf, kita teruskan Jumaat kita insya-Allah. Yang terbaik daripada Allah Taala, yang lemah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.